Kebawah Duli Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Rodrigo Duterte, Presiden Republik Filipina, Kerajaan dan Rakyat Republik Filipina sempena dengan ulang tahun Hari Kemerdekaan Republik Filipina yang ke-124. Kebawah Duli Yang Maha Mulia Paduka Seri Baginda Sultan Haji Hassan Al-Bolkiah Muizzaddin Wad Daulah Ibni Almarhum Sultan Haji Umar Ali Saifuddin Sa'adul Khairuddin, Sultan dan Yang di-Pertuan Negara Brunei Darussalam telah berkenan menghantar titah perutusan tahniah kepada Tuan Yang Terutama Vladimir Putin, Presiden Persekutuan Rusia, Kerajaan dan Rakyat Persekutuan Rusia bersempena dengan Russia Day. .9% dos pertama vaksin COVID-19 diberikan kepada kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun. Manakala 67.5% dos kedua vaksin diberikan kepada kumpulan umur tersebut. Perkara tersebut dimaklumkan oleh Menteri Kesihatan pada sidang media situasi terkini jangkitan COVID-19 petang tadi di Dewan Alafiah Kementerian Kesihatan. Yang Berhormat Datuk Seri Setia Dr. Haji Awang Muhammad Isham bin Haji Jaafar berkata, purata bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin adalah 71.8%. Banyak 381 kes baru telah dilaporkan, iaitu 378 kes hasil ujian ART dan 3 kes adalah hasil dari 265 ujian makmal RT-PCR yang telah dilakukan dalam masa 24 jam yang lalu. Oleh itu, jumlah keseluruhan kes yang dilaporkan di negara Brunei Darussalam setakat ini ialah 153,093 kes. Statistik harian COVID-19 yang lain pula adalah seperti berikut. Tidak ada kes yang dikategorikan dalam kategori 5, yakni mereka yang memerlukan rawatan di unit rawatan intensif ataupun ICU. Dan tidak ada kes sedang berada di kategori 4, yakni mereka yang memerlukan bantuan oksigen dan di bawah pemantauan rapi. Sebanyak 536 kes telah disahkan sembuh yang membawa jumlah kes yang sembuh kepada 150,233 kes. Jumlah kes aktif pula ialah sebanyak 2,635 kes, iaitu 17 sedang dirawat di hospital, manakala 2,618 kes sedang menjalani pengasingan diri di rumah. Program Malam Munajat Anjuran Kementerian Hal Ehwal Agama diteruskan lagi semalam secara maya. Program bagi minggu ke-39 itu disertai oleh jemaah dari 90 buah masjid, surau dan balai ibadat di bawah Kementerian Hal Ehwal Agama. Antara yang menyertainya Yang Berhormat Pihin Udana Khatim, Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badaruddin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman, Menteri Hal Ehwal Agama. Program antaranya diserikan dengan tazkirah bertajuk Nikmat Disyukuri Ujian Diinsafi yang disampaikan oleh Awang Hilman bin Haji Salim, Pengarah Pusat Pengajian Fiqh Al-Usra, Kolej Universiti Perguruan Agama Seri Begawan. Juga menyertai Pengeran Datuk Seri Setia Haji Muhammad Tashim bin Pengeran Haji Hassan, Timbalan Menteri Hal Ehwal Agama. Peningkatan harga bukan makanan antara yang mendorong kenaikan indeks harga pengguna bagi bulan Februari 2022. Perincian mengenai bahan beritanya menyusul seketika nanti. Teruskan bersama Berita Perdana. Indeks harga pengguna IHP bagi bulan Februari 2022 meningkat sebanyak 3.2%
tahun ke tahun berbanding bulan Februari 2021. Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik Kementerian Kewangan dan Ekonomi dalam siaran medianya memaklumkan peningkatan tersebut adalah selaras dengan peningkatan harga bukan makanan dan harga makanan dan minuman ringan masing-masing sebanyak 3.3% dan 2.6%. Peningkatan dalam komponen bukan makanan adalah didorong oleh pelbagai barangan dan perkhidmatan, pakaian dan kasut dan pengangkutan. Kenaikan harga pelbagai barangan dan perkhidmatan adalah disebabkan oleh kenaikan harga insuran kenderaan, manakala peningkatan dalam pakaian dan kasut adalah disebabkan oleh kenaikan harga pakaian wanita. Kenaikan harga kenderaan bermotor dan kos tiket penerbangan pula disebabkan peningkatan harga pengangkutan. Peningkatan harga makanan dan minuman ringan adalah disebabkan oleh kenaikan harga minyak masak, daging dan ikan dan makanan laut. Kenaikan harga antara lain disebabkan oleh kenaikan harga daripada negara-negara pengimport dan kekurangan bekalan. Indeks yang mencatatkan penurunan tahun ke tahun adalah perhubungan sebanyak 0.9%. Bagi perubahan bulan ke bulan, IHP bagi bulan Februari 2022 meningkat sebanyak 0.8% berbanding bulan Januari 2022. Indeks makanan dan minuman ringan dan indeks bukan makanan masing-masing meningkat sebanyak 0.8%. Laporan penuh IHP bagi bulan Februari 2022 boleh diperoleh melalui laman sesawang JPES seperti yang tertera. Pejabat Urusan Jemaah Haji Negara Brunei Darussalam, Pentadbiran dan Perubatan yang berada di Arab Saudi baru-baru ini mengadakan sesi perjumpaan bersama Konsul Agung Negara Brunei Darussalam. Sesi perjumpaan berlangsung di Jeddah, Arab Saudi. Rombongan yang diketuai oleh Awang Haji Abdullah bin Haji Muhammad, Pengarah Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama selaku Ketua Pejabat Urusan Jemaah Haji Pentadbiran dialu-alukan oleh Pangeran Haji Salimin bin Pangeran Haji Daud, Konsul Agung Negara Brunei Darussalam. Pejabat Konsulat Agung Negara Brunei Darussalam akan sentiasa bersedia memberikan bantuan. Sementara itu, para jemaah haji negara juga dinasihatkan agar sentiasa memakai sungkup muka lebih-lebih lagi apabila mengunjungi tempat yang bersesak. Setelah 2 tahun, jemaah haji negara tidak dapat melakukan ibadah haji berikutan penularan pandemik COVID-19, kini ibadah tersebut dapat ditunaikan. Kerajaan Arab Saudi telah membenarkan 1 juta jemaah haji dari dalam dan luar negara untuk melakukan rukun Islam kelima tersebut Julai ini. Pewarta RTB Azizi Ahmad melaporkan dari Madinah Al-Munawwarah. Dalam bilangan tersebut, 85% adalah jemaah luar negara, termasuk jemaah haji negara Brunei Darussalam. Dalam tempoh 2 tahun itu juga, hanya bilangan 10,000 jemaah dari dalam negara dibenarkan mengerjakan ibadah fardu tersebut. Seperti lazimnya, Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi menghendaki setiap negara yang menghantar jemaahnya mempunyai pejabat urusan jemaah haji, pentadbiran dan perubatan masing-masing. Alhamdulillah, perundingan bersama pihak-pihak berkenaan di Arab Saudi telah pun dibuat dan berjalan dengan baik. Perhubungan dan perundingan-perundingan selanjutnya dengan pihak-pihak berkenaan akan terus dilaksanakan, insya-Allah. Rabbina yusahhilul umur. Sama-sama kita berdoa kehadrat Allah Subhanahu wa taala agar kita dikurniakan taufik, hidayat dan kemudahan dalam semua urusan dan pengurusan, sehingga bakal jemaah haji kita dapat berangkat ke tanah suci dengan lancar dan selamat. Seterusnya dapat mengerjakan ibadat haji dengan aman dan meraih haji yang mabrur. Amin ya rabbal alamin.
Majlis Pengundian dan Pemilihan Calon bagi jawatan Ketua Kampung Menunggul Mukim Kota Batu diadakan pagi tadi di Sekolah Rendah Nakhoda Abdul Rashid. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara, dua calon yang layak dibawa ke Majlis Pengundian dan Pemilihan Ketua Kampung Menunggul Mukim Kota Batu ialah Awang Rasli bin Taram berumur 30 tahun dan Awang Haji Ibrahim bin Haji Osman berumur 54 tahun. Sejak bulan Januari hingga 31 Mei 2022, seramai 193 orang dilaporkan telah memeluk Islam di negara ini. Petang tadi, seorang wanita berbangsa Cina memilih Islam sebagai pegangan baharu. Majlis pengislaman berlangsung di Kampung Serasa, Muara. Dayang Farah Tetiana Lim Hui Hui, 26 tahun, memilih nama Islamnya sebagai Dayang Farah Tetiana Lim binti Abdullah. Hadir Awang Misli bin Haji Abdul Karim, Pegawai Daerah Brunei dan Muara. Sempena Hari Alam Sekitar Sedunia, Kementerian Pembangunan melalui Jabatan Alam Sekitar, Taman dan Rekreasi JASTRI mengadakan Majlis Pelancaran Marine Debris Clean Up Handbook. Pelancaran buku panduan tersebut disempurnakan oleh Dayang Martinah binti Haji Tamit, Pengarah JASTRI. Juga diadakan kempen kebersihan senegara pesisiran pantai bagi serpihan laut. Sebanyak 1,071 kilogram sampah berjaya dikutip di 5 buah pantai dengan 426 kilogram daripadanya adalah sisa botol plastik. Kempen dianjurkan bagi meningkatkan kesedaran dan mengurangkan sisa di kawasan persekitaran laut. Jualan usahawan kampung daerah Temburong yang diadakan selama 3 hari mendapat sambutan yang menggalakkan. Seramai 25 pengusaha menyertai aktiviti yang berlangsung di kawasan lapang hadapan bangunan Jabatan-Jabatan Kerajaan Pekan Bangar. Aktiviti jualan dibahagikan kepada 2 kategori, iaitu petak jualan dan food truck yang bertujuan mempromosikan satu kampung, satu produk, 1K1P. Aktiviti adalah anjuran bersama Majlis Perundingan Mukim dan Kampung dan Jabatan Daerah Temburong melalui bahagian institusi Mukim dan Kampung. Ada 19 petak dibukakan kepada pengusaha-pengusaha yang mana most of them daripada kebanyakan darinya adalah daripada Majlis Perundingan Kampung-Kampung di daerah Temburong. Alhamdulillah kami ada je sambutan daripada pengusaha-pengusaha daripada Brunei Muara. Kualiti hidup pesakit yang mengalami kegagalan buah pinggang selepas menjalani pemindahan buah pinggang adalah jauh lebih baik. Perkara tersebut antara yang dikongsikan semasa sesi wawancara mengenai program pemindahan buah pinggang di negara Brunei Darussalam. Transplant as an option for dialysis is actually a very good option. And transplant patients also have less complications like heart disease, lung disease, strokes, and many other issues. Masa kan transplant itu nervous lah, tapi tawakal sajalah, insyaAllah tidak apa-apa. With support dari family ada dorongan orang membuat pemindahan buah pinggang untuk kita ni menderma. Dengan ikhlasnya kita ni pun perhatikan menderma untuk anak kita ni untuk mereka sihat. 10 rakyat tempatan ditahan semasa 2 operasi sepadu yang dijalankan oleh pegawai dan anggota daerah Polis Tutong dan Balai Polis Tutong, Pasukan Polis Diraja Brunei. Operasi sepadu dijalankan di kawasan Kampung Bukit Beruang, daerah Tutong semalam. Antara kesalahan yang dilakukan suspek tersebut ialah memiliki peralatan dipercayai digunakan untuk penyalahgunaan dadah dan membawa barang tegahan seperti rokok pelbagai jenama dan rokok elektronik beserta peralatan-peralatan vape. Sementara itu, 2 kesalahan doken dan 23 kesalahan kompaun melibatkan kenderaan tidak dilindungi insuran, mengubah suai kenderaan,
tidak memasang pelan lesen kenderaan dan beberapa kesalahan lagi. Operasi sepadu juga melibatkan Jabatan Kastam dan Eksaise Diraja dan Biro Kawalan Narkotik. Orang ramai diminta untuk bekerjasama mengesan seorang lelaki tempatan yang dilaporkan keluar dari rumah. Tomo Bahtiar bin Jali berumur 39 tahun, pemegang kad pintar 00294412. Sebarang maklumat mengenainya hubungi Balai Polis Berakas di talian 2330-410 atau talian kecemasan 993 atau mana-mana balai polis yang berdekatan. Sebahagian Jalan Setia Pahlawan dan Sungai Pandan Kuala Blain akan ditutup selama 3 minggu mulai esok Isnin 13 Jun 2022 bermula pukul 8.30 pagi. Jabatan Kerja Raya Kementerian Pembangunan memaklumkan penutupan sementara sebahagian jalan berkenaan adalah bagi melaksanakan kerja-kerja melapis mula jalan raya berkenaan. Sebarang aduan talian Darussalam 123 atau live chat talian Darussalam 833123 atau email pro@pwd.gov.bn.